Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Apa cerita kita hari ini? Saya ada satu cerita yang mana saya nak sambung cerita Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dalam adab mempelajari sesuatu ilmu atau adab belajar, adab berguru. Maka adab kedua pada hari ini saya nak ceritakan tentang hendaklah kita meminta izin kepada guru untuk belajar dengannya. Dan kita hendaklah bersabar atas setiap apa yang diajar oleh guru pada kita. Dua tips ataupun dua adab hari ini saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan-puan, yang mana kita baca daripada Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 66 hingga ayat 70. Surah Al-Kahfi ayat 66 hingga ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Musa berkata kepada Khidir alaihi salam, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadaku?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya-Allah kamu akan mendapatkanku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada ayat ini 66 sampai ayat 70 surah Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita adab seorang murid untuk belajar ilmu daripada seorang guru. Maka pertama sekali mestilah guru acknowledge, guru tu merestui atau guru mengetahui bahawa ini anak murid yang sedang belajar dengannya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mungkin kita boleh belajar daripada YouTube, kita boleh belajar daripada internet, kita boleh belajar ilmu, kita boleh dapatkan ilmu ni daripada banyak sumber. Mungkin kita boleh duduk di masjid-masjid dengar guru-guru berkuliah, okey? Itu juga adalah merupakan proses untuk mendapatkan ilmu, tetapi dia bukanlah proses untuk belajar ilmu. Apa maksud saya tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya ialah mungkin kita dapat maklumat, tetapi kita belum betul-betul mendapat ilmu yang berkat. Kerana ilmu yang berkat ini yang sebenarnya ialah ilmu bersuhbah. Seperti mana Nabi Musa AS bersuhbah atau berdamping dengan gurunya Khidir. Allah ajar kepada kita. Kan kita fahami bahawa Nabi Musa AS diperintah oleh Allah untuk cari Khidir kerana ada orang yang lebih alim daripada beliau. Yang mana baginda AS mula-mula mengatakan baginda lah orang yang paling tahu di atas muka bumi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi Musa. Allah kata ada orang yang lebih alim daripada baginda. Maka kena cari. Maka inilah proses perjalanan Nabi Musa AS dalam mencari ilmu. Maka adab yang kedua ialah kena beritahu kepada guru tadi yang kita nak belajar dengan dia. Maksudnya kalau katalah zaman sekarang ni zaman orang daftar universiti, orang daftar sekolah, orang daftar pondok, mesti kita daftarkan diri kita ataupun mesti kita bagi tahu kepada guru tersebut yang kita ni nak belajar dengan guru tersebut. Baru guru tahu bahawa ini anak murid, ni anak murid. Kita mungkin boleh dapat ilmu daripada mana-mana secara umum, ijazah secara ammah contohnya. Tetapi takkan sama dengan orang yang mendapat ijazah secara khusus ataupun dia mendapat didikan secara khusus. Kerana belajar bukan sekadar belajar atau dapatkan ilmu, tetapi belajar ni ialah kita bersuhbah, berdamping, iaitu kita belajar adab, kita belajar akhlak daripada seorang guru yang mursyid. Dan guru tadi dia dapat didik kita, bimbing kita secara khusus. Sebab tu dia panggil sebagai guru yang mursyid. Mursyid ni maknanya yang membimbing. Kena antara guru dengan murid tu kena ada hubungan, kena ada suhbah, kena sentiasa berdamping. Macam mana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah mereka belajar.
Dan dari situlah sebenarnya keberkatan dalam belajar. Jadi itu adab yang kedua. Adab yang pertama ialah kita kena rasakan diri tak tahu. Kita banyak benda tak tahu. Jadi kita kena pergi cari orang yang lebih tahu dan kita belajar daripada dia. Serahkan diri kepada dia yang kita ni tak tahu. Kalau kita rasa kita dah tahu, maka tertutup ilmu yang baru untuk kita. Jadi kita kena belajar dan belajar sebab ilmu Allah Ta'ala ni luas. Yang kedua, kita kena beritahu kepada guru. Kita kena minta izin daripada guru. Seperti mana Nabi Musa AS mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma allamta rusyda. Hal attabi'uka, boleh tak aku mengikuti kamu? Boleh tak aku mengikuti kamu ala an tu'allimani, supaya kamu ajar aku mimma ullimta rusyda, apa yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kamu. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ini antara adab yang sangat penting. Kita kena berjumpa dengan guru, kita kena bagi tahu pada guru. Sebab tu kita kena attend kelas dia, kita kena duduk dalam kelas dia, kita kena pergi jumpa dia, kita kena duduk di pondok dia, kita kena mengaji dengan dia. Itu baru betul-betul kita kata kita anak murid kepada guru tersebut. Sebab guru tadi dapat bimbing kita dengan betul. Guru tahu siapa anak-anak murid dia dan dia boleh bimbing dengan betul. Kalau kita datang mengaji sambil-sambil duduk dengar-dengar sambil itu mustami', kita belum dipanggil sebagai murid. Kita tak boleh declare kata, oh saya anak murid Tok Guru tu sebab saya pernah datang kelas dia, saya pernah dengar ceramah dia, kan. Kita mungkin boleh dapat ilmu daripada dia, tapi kita belum betul-betul dikira sebagai berguru. Kerana kita berguru ni macam orang dulu-dulu kan, berguru pergi ke mana-mana cari Tok Guru, duduk di sana, buat pondok, duduk dengan rumah dekat dengan rumah Tok Guru tu. Maknanya buat pondok, sistem pondok ni maksudnya ialah mereka duduk di sana, mereka berkhidmat kepada guru, mereka sohbah dengan guru, mereka berada bersama dengan guru, berdamping dengan guru. Kan, bukan sahaja pada kelas-kelas tetapi di luar kelas mereka bersama dengan guru. Kadang-kadang lepas sembahyang, waktu sembahyang. Jadi sehari-harian mereka melihat akhlak guru. Di situ mereka belajar. Di sinilah yang disebutkan oleh Allah SWT, Nabi Musa mengikuti hal attabi'uka. Boleh tak aku ikut kamu? Maknanya bukan sekadar okey duduk sekarang ni ajar saya, lepas tu tinggal, dah. Tapi dia duduk bersama-sama dengan guru, sama-sama dengan Khidir alaihissalam. Dalam beberapa peristiwa selepas ni kita akan bincangkan. Baik, adab yang seterusnya, adab yang ketiga. Dua adab saya nak bincang hari ni kan, iaitu adab yang ketiga ialah seorang murid mesti ni wajib bersabar atas proses yang guru telah susun, atas silibus yang guru telah susun, atas apa yang guru nak ajar pada kita. Dia kena sami'na wa ata'na, saya dengar, saya taat, saya ikut apa sahaja yang guru ajar kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita rasa kita ni lebih bagus, kita lebih pandai, kita nak sesuatu yang lebih. Sedangkan guru ajar kita daripada asas, guru ajar kita daripada mula, supaya kita ikut satu persatu proses yang guru ajar. Pernah tak kita dengar cerita kalau orang dulu-dulu nak belajar silat, pergi jumpa dengan Tok Guru silat. Tok Guru tengok dia kiri kanan atas bawah, lepas tu Tok Guru dia kata, kamu baliklah, kamu tak boleh belajar dengan aku. Sebab apa? Sebab dia tapis nak tengok budak ni boleh sabar ataupun tidak. Sebab tu Nabi Khidir alaihissalam mengatakan kepada Nabi Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tentunya tidak akan boleh bersabar dengan aku. Kan Nabi SAW sebut ada satu hadis, dia kata, wadidna anna Musa kana sabara faqassa Allahu alaina min khabarihima. Kami senang andai kata Musa dulu dia boleh bersabar, sehingga Allah menceritakan kepada kita tentang berita keduanya selanjutnya. Maknanya kalaulah Nabi Musa AS boleh bersabar dengan Nabi Khidir, banyak lagi hikmah-hikmah yang boleh dibongkarkan, banyak lagi rahsia-rahsia yang boleh dibongkarkan. Kerana Nabi Musa tak bersabar, ada reason, ada sebab kenapa Nabi Musa bertanya, okey, walaupun dia dilarang untuk bertanya. Okey, yang nanti kita akan bincang kemudian, tetapi saya nak bagi tahu bahawa adab yang seterusnya ialah hendaklah bersabar dengan apa sahaja yang telah diajar oleh guru. Mungkin kita kata asas ni kita dah tahu dah, kita nak skip, tapi guru kata tidak, kamu kena ikut apa yang aku akan ajar kepada kamu. Aku akan bagi kepada kamu asas-asas yang betul, sehinggalah nanti kalau kamu dah ikuti proses ni, kamu akan faham lebih lagi. Rather than kita pula yang kata, cikgu kena ikut cara saya ni. Tak boleh. Jadi kita kena ikut apa yang telah diajar oleh guru kita dan kena sabar. Dan memang belajar ni perlukan kesabaran. Sebab proses belajar ni sangat-sangat mencabar, sangat-sangat memerlukan kepada mujahadatun nafs. Mudah-mudahan bila kita bersabar,
dan kita melawan hawa nafsu kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu ilmu yang seluas luasnya untuk kita. Baik, cukup sekali itu insya-Allah apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Kahfi ini, iaitu adab belajar pada hari ini, iaitu kita kena bagi tahu kepada guru yang kita nak belajar dengan dia, dan yang ketiga ialah kita kena banyakkan bersabar ketika belajar dan berdamping dengan seorang guru. Impactful Ibrah from Al-Quran by Hairuddin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.